Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syai'ulillah lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Pada tuan-tuan, tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini lagi dapat kita bersama-sama dapat tunaikan solat maghrib berjamaah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita sebagai amalan yang diberkati, amal sebagai bekalan kita untuk hari mati nanti, insya-Allah. Dan kita ada lagi ruang masa yang kita terus istiqamah untuk membaca, memahami dan tadabbur bahagian daripada ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-40 pada malam ini. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum fa iyaya farhabun." Hai anak-anak Israel, yakni Yakub, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang ku berikan kepadamu dan sempurnakanlah janji aku atau perintah aku, supaya boleh aku sempurnakan pula janjimu dan takutlah kamu kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Di mana kita sedia maklum, surah Al-Baqarah ni mahu cerita tentang Bani Israel. Dalam ayat ni Allah menggesa, Allah ingatkan kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Yahudi ni masa Mekah dia tak ada, zaman Mekah Yahudi dia ada di Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, sana ada 3 puak dia ada. Ada Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani An-Nazir. Mereka ni ahli kitab, mereka orang alim, mereka orang cerdik, mereka orang berilmu. Tapi jahat. Untuk kita datang tadabbur. Ada ilmu jahat. Mengaji tapi jahat. Ada kitab jahat juga. Inilah. Baik berbanding dengan orang-orang kafir Quraisy, jahat juga. Kafir Quraisy tu dia jahiliah. Emang jahil sungguh. Jahil, betul-betul jahil. Tak berarti apa satu. Tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Tapi nak banding dengan orang-orang yang alim ni, Yahudi ni, Yahudi dengan orang Quraisy ni, baik orang Quraisy lagi, walaupun dia jahil. Boleh kita renung sama. Dan ni orang alim, tapi kufur. Dia kenal Allah, dia kenal Nabi, tapi dia menentang Nabi. Ya, nu tak kenal. Mana baik orang apa? Orang jahiliah lagi. Lepas tu ramai orang jahiliah masuk Islam. Umar masuk Islam. Ramai kan Islam. Abu Sufyan masuk Islam juga. Tapi Yahudi tak ramai. Tak lebih salam je. Itu nak semua bagaimana perbandingan antara dua golongan manusia yang ada kitab, yang ada ilmu, yang alim. Tapi berbanding dengan orang jahil, orang tak kira satu, tapi kadang orang jahil lebih baik lagi daripada orang alim.
Alim hanya sebut sebagai orang ahli kitab, alim lah, tapi mereka ni kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara lah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Tu Allah kata orang kafir, orang sini dan juga ahli kitab kekal dalam neraka. Jadi mudah-mudahanlah kita yang baca ayat yang kita ni, alim kita ni baik tahu. Nabi kata balighu anni walau ayat. Fatihah kita tahu, alim tu Fatihah kita tahu, anak kita tahu. Jadi kita dah ada ilmu, jadi kita orang alim. Ada ilmu, jadi mudah-mudahan kita bila ada ilmu, kita kena takut kepada Allah. Berbanding orang yang tak mengaji, dia tak tahu apa satu. Dia patutnya orang berilmu lah orang yang terbaik. Jadi kita jadi macam tu lah. Jadi orang berilmu kena ajar orang yang tak ada ilmu. Tadi patutnya orang Yahudi ajar orang Quraisy tu. Tapi tak. Dia pakat dengan Quraisy tu lawan Nabi. Dia pakat pula. Patutnya dia ajak orang Quraisy sokong Nabi, bantu Nabi, tolong Nabi. Sebab Nabi tu dicerita dalam kitab mereka akan lahir Nabi akhir zaman nama dia Ahmad. Cerita dalam kitab Taurat mereka, tapi mereka tak cerita kat orang. Sengaja mereka sembunyikan kebenaran. Itulah. Lepas tu kita kalau ada sedikit ilmu, kita kongsi ilmu. Ada rezeki, kongsi rezeki. Itulah sifat manusia yang baik. Orang yang beriman. Sebab Nabi kata, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada faedah kepada orang lain. Ada rezeki sikit, dia kongsi rezeki. Ada ilmu, dia kongsi ilmu. Nasihat iman ni besar pahala orang-orang yang tunaikan apa yang Nabi beritahu. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada ini walau satu ayat. Cerita kat sahabat kita, cerita tentang apa yang kita tahu. Mana apa yang kita cerita yang benda baik, bila dia amalkan, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Mana Allah akan berkati orang yang sentiasa sampaikan. Nabi perintah disampaikanlah. Ini kisah dia. Jadi orang Yahudi ni duduk di Madinah. Agar apa? Agar tepatilah janji. Dengan percaya bahawa Muhammad itu Rasulullah tu yang pertama. Sebab sebut dah dalam kitab dia dah ajar dah. Akan datang akhir zaman nanti seorang Rasul nama dia Muhammad, kamu kena percaya. Kamu kena bersama dia. Sesuai dengan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Sebab mereka ni dulu bersama-sama dengan Nabi Allah Musa AS. Nenek moyang mereka dulu di Mesir. Mereka ni pergi berhijrah ke Madinah ni, lari daripada tanah air mereka sebab diserang. Sebab mereka ni memang orang jahat. Jahat daripada awal lagi. Daripada Mesir dikejar oleh Firaun. Tu. Sampai di padang pasir 40 tahun sesat itu, Allah bagi macam-macam, tapi semua anak lembu pula lepas tu. Dia boleh makanan syurga, manna dan salwa, dapat minum air free. Awan menjadi atap 40 tahun duduk di padang pasir. Dengan berbagai nikmat yang mereka dapat, walaupun di padang pasir, tapi air cukup, makan cukup, tak ada yang kebulu, tak ada yang mengganggu, semua ada makanan, ada minuman, semua cukup. Tapi lah sembah anak lembu. Dia kumpul apa? Kumpul emas. Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, dia pakai kumpul emas, dia bentuk macam anak lembu, sembah anak ramai. Tu yang Islam tu, kafir balik. Dia taubat, ampun balik. Allah ampun dosa dia. Lepas tu buat jahat lagi. Dia minta tengok Tuhan pula. Mati pula. Hidup pula. Itulah. Akhirnya saya bagi dia tinggal lah di Madinah. Akhirnya tinggal kat apa? Dekat Israel tu. Zionis. Jahat lagi. Tak sedar diri lagi. Lepas tu Quran kita baca Fatihah tu kekal tentang kisah dia lah. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa tu al-maghdub? Yang Allah murka tu, siapa dia? Yahudi. Dimurki oleh Allah sebab apa? Dia bunuh rasul-rasul, didustakan rasul-rasul, dia ubah kitab Taurat. Sama dengan Kristian, Nasrani, waladhdallin, yang sesat tu. Yang Allah murka, yang Allah sesat ni, dua-dua ni disebut dalam Fatihah, kena baca. Seperti ingat musuh utama kita selain daripada syaitan, daripada nafsu kita, ialah puak-puak Yahudi dan Nasara. Mereka berusaha untuk rosakkan Islam. Mereka dendam sampai kiamat. Tu
Inilah Allah sebut mereka ni ada di Madinah, tapi mereka tetap tidak percaya juga. Allah ingatkan tadi, Wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat nikmat Tuhanmu kepada kamu. Itu banyak sekali. Kita pun cuba ingat juga apa nikmat Tuhan kat kita. Banyak juga nikmat-nikmat Allah bagi daripada mula lahir sampai sekarang. Tak terhitung nikmat Allah. Nikmat makan minum, nikmat pemandangan, nikmat pendengaran, nikmat kehidupan. Lebih besar lagi nikmat iman dan Islam. Itu nikmat paling agung lah. Jadi kita kena bersyukur, cara terus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan jadi macam Yahudi ni. Walaupun macam-macam mereka dapat, ada kitab, ada Nabi, ada macam-macam nikmat, tapi mereka terus kufur pada Allah, terus mendustai Rasulnya. Hanya dengan menepati janjilah kelak mereka akan mendapat nikmat. Apa tu? Tepat dah janji tu. Ni Allah tukar ayat ni sebenarnya baca kat dia masih di Madinah tu, supaya sekarang kamu ada di Madinah kena ikut Nabi. Jadi rakyat di Madinah tu bersatu untuk jaga Madinah daripada serangan orang luar. Jadi Nabi sampai ke Madinah, Nabi dah buat satu perjanjian, satu perlembagaan namanya Sahifah Madinah. Perjanjian Madinah tu, satu perlembagaan di mana di situ ada rakyat dia daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, hidup bersama-sama. Tu janji dia. Pilahlah Yahudi ni derhaka, mungkin janji. Yahudi memang suka langgar janji. Akhirnya ada yang dibunuh dan ada yang dihalau daripada Madinah. Itu sejarah. Jadi tuan-tuan boleh dapat baca cerita ni bagaimana Yahudi bertapak di Madinah tu. Dan akhirnya dihalau dan dibunuh setengahnya oleh Nabi kerana mereka jahat, mereka membunuh, kekhianat, mungkin janji dan macam-macam lagi. Jadi Israel ni ialah nama gelaran kepada Nabi Allah Yaqub. Israel, nama gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Tersusun dari dua kalimah Ibrani. Dia bukan bahasa Arab. Israel itu bahasa Hebrew. Isra maknanya hamba, Il makna Allah. Jadi hamba Allah. Cantik. Tapi mereka ni lupa diri. Jadi Israel artinya hamba Allah yang menjadi pilihan Allah. Lepas tu mereka jadi sombong. Mereka kata mereka ni Allah sayang. Maksud mereka pun tak lama, 40 hari je. Macam tu. Jadi sombong, jadi murna panggil orang tu. Bani Israel ialah anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihissalam, yakni anak-anak cucu. Anak-anak, cucu dan keturunannya yang kemudian digelarkan dengan nama kaum Yahudi. Itulah yang berlaku pada umat atau kaum Yahudi yang berada di Madinah. Allah turunkan ayat ni untuk Nabi cerita kepada mereka. Ayat ni untuk kita, cerita kepada mereka supaya patuhlah, ikutlah, tunaikan janji, supaya bila mereka dah ada di mana itu, mereka akan dapat keselamatan, dapat apa, keamanan. Walaupun agama mereka agama Yahudi, nak selamat lagi masuk Islam. Tukar kitab Taurat kepada Quran, tukar daripada beriman hanya kepada Nabi Musa saja, campur lagi dengan beriman dengan Nabi akhir zaman. Tapi tak, mereka beriman dengan Nabi Musa saja, beriman kitab Taurat saja. Quran mereka tak beriman, Nabi Muhammad mereka tak beriman, Nabi Isa pun mereka tak beriman. Mereka musuh semua. Kristian pun musuh mereka, Islam pun musuh mereka. Mereka Islam juga, mereka musuh sama-sama Islam. Itu pelik. Itulah maknanya bila mereka dah musuh Islam, maka mereka betul-betul menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Macam syaitan juga. Wastakbara wa kana minal kafirin. Syaitan ni asalnya makhluk yang sangat taat kepada Allah. Tapi bila Allah uji dengan Adam, Allah cipta Nabi Allah Adam, suruh usjudu li Adam. Allah perintah sujud ke Adam tu. Ini satu ujian. Jadi dalam ujian tu, syaitan gagal. Bila gagal, dia abah wastakbara wa kana minal kafir. Jadi dia abah, enggan dan takabur, maka dia jadi orang yang kafir. Itu maknanya asalnya orang baik-baik, bila diuji maka gagal. Betul, kita pun hari ini diuji oleh Allah. Kita diuji dengan pelbagai bentuk. Ada bentuk senang, ada bentuk susah, ada bentuk kaya, ada bentuk miskin, ada bentuk sakit, ada bentuk sihat.
Ada betul berpangkat, ada tak ada pangkat. Semua uji berlaku. Ada orang bila dapat pangkat, dia okey. Ada orang bila dapat pangkat, dia tak okey. Ada orang bila sakit, dia bersabar. Ada orang bila sakit, dia putus asa. Macam-macam. Jadi kita yang beriman ni, nak mengaji, kena sedar. Apa yang kita hadapi hari ni, semua ujian daripada Allah berlaku. Semuanya itu nama takdir Allah, qada dan qada Allah. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik ke yang buruk itu semuanya daripada Allah belaka. Cuma kita lah yang kena usaha lah. Jadi jahat kenapa? Kita kenapa jadi jahat tu, jadi tak baik tu. Kita pilih jalan yang tak betul. Contoh maghrib, kita dengar orang azan. Dengar azan dah masuk maghrib dah ni. Tapi kita tak apalah, esoklah nak pergi kedai dulu. Kita pilih jalan ke kedai, tak nak pilih ke masjid. Kita dah pilih jalan salah. Memang Allah izinkan, kita pilih. Jadi kita akan dapat dosa. Tapi cuba kita pilih orang azan tu nak kedai tapi bayarlah, kita datang ke surau. Maka kita dah pilih jalan baik, dapat pahala. Pahala ke surau pun dapat, pahala ke kedai pun dapat. Dua-dua dapat pahala. Ke surau kita beribadah, hablum minallah. Ke kedai kita cari apa mungkin nak beli keperluan untuk rumah kita, anak-anak kita. Kedua-dua ada pahala. Tapi cuba kita pergi ke kedai saja. Bila kedai kita pergi, kita hanya hubungan dengan keluarga. Bila dengan Allah terputus, maka kedai pun dia terputus juga. Berpahala bila kita ada hablum minallah, maka yang lain pun ada pahala. Bila hablum minallah kita terputus, maka dengan manusia akan terputus juga. Betul lah, kita nak pahala, nak redha Allah, kena ada hubungan baik dengan Allah. Bila baik dengan Allah, maka yang lain kita tu akan mendapat redha Allah. Itu kaedah dia. Betul, manusia ni hebat macam mana pun dia, kalau dia tidak ada kaitan dengan Allah, dia bantu sana, bantu sini, tolong sana sini, tapi dia langsung dengan Allah tidak ada, tetap dia sedang dalam bahaya, dalam maksiat. Tapi kalau dia dengan Allah dijaga, semayang jaga, akhlak dia jaga, tutur kata jaga, makan menjaga, maka hubungan dia dengan manusia lain pun jadi baik juga. Itu kaedah dia. Inilah yang berlaku bila ini berlaku kepada umat dahulu ni, umat kaum Yahudi ni, walau mereka ni asalnya daripada Nabi-Nabi. Nabi Allah Yaqub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ni semua daripada kalangan Bani Israel belaka. Tapi dia bunuh, Nabi Zakaria dibunuhnya, Nabi Yahya dibunuhnya. Ni orang Yahudi. Itu yang jadi monyet tu. Jadi monyet dalam zaman Nabi Daud. Hari Sabtu ialah hari untuk beribadat saja. Jangan pergi kerja. Kita umat Islam, umat Muhammad ni, walaupun hari Jumaat kita boleh pergi ke laut, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai tak pergi Jumaat. Boleh bekerja, boleh ke kedai, boleh buat apa macam-macam. Tapi masa Jumaat tu, iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu ayat. Bila diseru pada hari Jumaat untuk semayang, segera pergi. Fas'au ila dzikrillah, kepada semayang, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Masa orang azan tu sehingga habis semayang. Berkebahnya semayang. Masa tu kalau dia buat kerja juga haram. Dia tak jadi monyet, jadi perangai monyet. Tapi zaman dulu, zaman Bani Israel dulu, Allah kata jangan pergi ke laut, jangan boleh tangkap ikan hari Sabtu. Dia kata kami tak tangkap ikan Sabtu. Hari Jumaat dia buat lubang sikit kat pantai tu, hari Ahad dia pergi ambil ikan tu. Dia tipu Allah. Akhirnya balik jadi monyet. Itu kisah. Tu Allah bagi cash. Monyet betul lah. Cuma ada ulama kata 3 hari mati lepas tu. Tapi umat kita hari ni tak ada monyet, jadi perangai lah. Makan benda haram, makan benda kotor, tak tahu dosa pahala lah tu. Belajar, mengaji, orang kenal, orang puji, orang hebat, tapi makan benda haram. Binatang lah. Mana kita makan benda haram, benda kotor? Binatang makan benda haram. Makan najis, anjing makan najis. Ni, makan benda kotor, tak basuh, makan tanah tu. Walaupun dia ayam ke, itik ke, makan benda kotor, campur. Kita tak campur, tapi bila perangai jadi binatang, rupa manusia, kita takut. Kita tak hindar lagi. Hak orang punya hak kita, orang duit kita, selawin sana, selawin sini. Ni yang kita takut. Inilah Allah sebut tadi, di mana kita diberi ingat tadi daripada ayat ini kepada Bani Israel supaya dengar perintah Allah, ikut perintah Allah. Ya Nabi beritahu, Nabi sampai ke mana beritahu mereka supaya tunaikan perintah Allah.
Allah akan tunaikan nikmat-nikmat kepada kamu pula. Tapi itu yang berlaku sehingga mereka ini akhirnya mendapat kutukan dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir zaman. Kata Tuhan tak lagi, memadalah disebutkan bahawa kaum Bani Israel atau kaum Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW ialah saki-baki kaum Bani Israel yang meraya-raya di negeri Madinah. Tak ada tempat. Mereka dikutuk lah sampai tak ada negeri dia. Sampai sekarang tak ada negeri. Dia menumpang tetamu tapi jahat semacam. Dia tumpang tetamu di Palestin tapi dia rampas tanah, dia bunuh orang Palestin, ditangkap, diseksa macam-macam. Dia tak hari kat masa dia buat. Ni. Nak kata manusia orang yang macam binatang suka bunuh orang. Bagi dia manusia lain semua binatang, dia je manusia. Nak kata binatang rupa manusia, cerdik dia. Inilah satu bangsa yang hari ini dia sebagai bangsa pembunuh, bangsa pengkhianat. Dia tak rasa ada sifat-sifat kemanusiaan. Bagi dia dunia untuk diri dia saja. Dia tak nampak dunia lain. Orang Amerika, orang Rusia, orang China, orang jahat juga tapi ada yang jadi baik. Tapi dia tak ada. Tak ada ini tu. Melainkan yang duduk di situ. Yang Yahudi saja. Tapi Zioni. Itu okey lah. Yang Zioni jadi jahat habis. Inilah. Kata di sini, mereka ini saki-baki kaum Bani Israel yang meraya di negeri Madinah sehingga mereka dapat bertapak di sana. Allah pergi sampai tak ada negeri bagi mereka menumpang. Banyak tempat mereka tumpang. Yang mereka ada dua di Penang pun ada Yahudi. Ada kubur lagi. Kerana masih berpegang dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka ni tahu mereka masih teguh pegang agama kerana masih pegang dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi mereka tak beriman lah. Bila Quran diturunkan, kitab Taurat ke, kitab Injil ke, Soho ke, kitab Zabur ke, semuanya mansuh. Bila Nabi Muhammad lahir, semua Nabi-Nabi yang dulu tu tak boleh ikut lagi dah. Mana otomatik dimansuhkan. Semua kena beriman dengan Nabi akhir. Kalau Nabi Musa masih hidup pun, dia kena beriman dengan Nabi Muhammad. Dia kena beramal dengan ayat Nabi Muhammad. Semayang macam Nabi Muhammad semayang. Sebab tu masa semayang di kisah Isra wal Mi'raj, Nabi jadi imam. Nabi kita jadi imam semayang. Lepas tu Nabi Adam lah. Dia orang paling lama. Tapi Nabi hanya jadi imam, sekali semua ikut semua. Kemudian syariat lain terpakai sampai ke zaman syariat yang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab mereka walaupun mereka amal tetap tidak diterima. Mereka tahu bahawa seorang Nabi akan dibangkitkan oleh Allah. Itu nama dia Muhammad. Dia tahu. Ada tercatat sifat-sifatnya dalam Taurat yang mereka baca. Tapi setelah menjadi kenyataan, mereka telah mungkir janji. Bila dah betul-betul Nabi itu lahir di Mekah, mereka lah mula-mula sekali jadi kufur. Patut mereka lah ajak bimbing orang-orang Mekah tu. Jomlah kita sokong Nabi akhir zaman ni. Nabi Mekah tu orang Arab. Aku ni bukan orang Arab tapi aku bersama patutnya. Tapi apa mereka kata? Muhammad tu hanya untuk orang Arab saja. Kami Yahudi dah ada Nabi. Dia pusing ayat tu. Macam kat kelasnya. Ada Rasul Melayu. Cikgu Kahar. Dia kata aku ni Rasul Melayu. Yang tu Rasul Arab. Aku ni Rasul Melayu. Kena ikut aku. Ramai pula pengikut dia. Cikgu Kahar. Tak mati belum lagi tu. Itulah. Mengakui dia Nabi. Ikut pula tu Rasul Melayu terakhir. Tu. Lepas tu macam Yahudi lah. Yahudi kata Muhammad tu memang Nabi, memang Rasul. Tapi dia untuk orang Arab saja. Dia pusing macam tu. Dia memang orang Arab. Untuk orang Arab saja. Kami ada Nabi. Namanya Nabi Musa. Kami ada Taurat. Kamu ada Quran. Kami tak boleh beriman dengan kamu. Dia macam tu pula. Jadi mereka jadi pendahaka, pengkhianat. Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah. Walaupun ada tercatat. Tapi setelah jadi kenyataan, mereka telah mungkin janji sebab Nabi yang jadi Tuhan kiranya bukan daripada bangsa mereka. Mereka ni perkauman. Kuat taksub dia pada kaum dia. Pada Yahudi, dia tak terima orang jadi Yahudi. Hanya Yahudi saja untuk Yahudi. Dia tak dakwah orang untuk masuk Yahudi. Dia tak nak orang kita masuk Yahudi. Sebab kita tak ada taraf sama dia. Kita ajak orang mari dalam Islam. Dia tak ada. Dia hanya geng dia saja. Dia macam perempuan dia saja.
Kalau bila orang lain semua nak dihapuskan, mereka saja nak hidup. Mereka saja nak bahagia. Orang lain biarlah tak ada kehidupan. Lepas tu dia bunuh, dia roboh rumah, dia rampas tanah, macam-macam ditangkap. Tangkap budak-budak, tangkap perempuan, diseksa macam-macam, dipenjara dia tu. Itulah yang berlaku. Mereka mungkin janji, mereka tak terima Nabi sebab mereka hanya terima Nabi daripada kaum dan bangsa mereka sahaja. Bangsa yang punya sejarah yang agung, kata dia, berbanding dengan bangsa Arab yang tidak terkenal dalam sejarah dan tidak pula mempunyai tamadun. Bangsa yang tak ada taraf bagi dia. Arab ni orang yang buta huruf, tak sama dengan bangsa mereka. Itu mereka rasa sombong, bongkak dengan bangsa, dengan keturunan. Betul, kita jangan ada sifat macam tu. Kita yang bangga dengan bangsa kita, yang bangga dengan keturunan, yang bangga dengan harta, tak ada. Waktu Nabi kata, Allah tidak melihat kepada rupa kamu, tak melihat kepada harta kamu. Allah melihat kepada hati kamu. Hati kita yang ikhlas, mukhlisin lahuddin, ikhlas kepada Allah. Dia tak lihat besar mana kita, handsome mana kita, kaya mana, itu tak ada nilai pada Allah. Yang Allah lihatlah amalan kita, hati kita. Patutlah kita kena jaga hati, jaga iman dan beramal. Inilah yang akan dihitung dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, beramallah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Walaupun sebesar zarah, kecil amalan, tetap akan dibalas. Buatlah baik walaupun kecil. Jahat walaupun kecil, jangan buat. Buat baik, sebab Allah akan memberi pembalasan yang sangat hebat. Gandaan. Buat baik kecil diganda 70,000, 70,000, diganda satu amalan baik. Tu maknanya pemurahnya Allah untuk kita sentiasa beramal dengan amal yang baik-baik. Ni masih bulan Muharram lagi. Pasal kita di awal tahun, kita perbaiki amalan kita, kita ambil apa soal yang baik ini untuk kita menjadi orang-orang yang abrar, yang berbakti kepada Allah selagi kita diberi peluang untuk hidup di atas muka bumi ini. Dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itulah kisah bagaimana Yahudi ini bertapak di Madinah, mereka menumpang. Dan sebelum sini, mereka ini satu bangsa yang dulunya agung, dan mereka rasa bangga, rasa sombong, rasa besar lah, rasa hebat berbanding dengan orang Arab yang buta huruf, yang penuh dengan jahiliah. Sejarah memang mengakui keagungan kaum Bani Israel. Sejarah juga tidak lupa mencatat penderitaan dan kehinaan yang mereka derita. Buktinya Quran sendiri, iaitu semulia-mulia kitab, mencatatkan cerita mereka. Maka ayat-ayat yang mengandungi mengenai kaum Bani Israel banyak sebut dalam Quran. Di antaranya ayat 40 ini. Tuhan menceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai hiburan kat Nabi. Di mana zaman sebelum Nabi lahir ni, kaum-kaum Nabi-Nabi, dan Nabi ada kaum macam-macam. Ada yang derhaka kepada Nabi-Nabi mereka, yang tak dengar cakap Nabi mereka. Maka bila Nabi tengok, oh, maknanya kaum aku juga ada sifat macam tu. Mana bukan aku seorang, tapi nasib yang sama dengan Nabi-Nabi itu dahulu. Nabi-Nabi dulu juga dibohongi, didustakan, dikhianati, maka aku juga akan mengalami nasib yang sama. Ini sebagai satu hiburan kat Nabi. Baik selalu rosing berhadapan dengan kaum Yahudi yang disuruhnya supaya masuk Islam, tapi mereka berdorak dalih. Maknanya ini bukan orang yang baik lah. Mereka pun menolak ajakan Nabi-Nabi terdahulu daripada Nabi kita. Maknanya Nabi tak rasa tadilah susah hati. Ini sebagai tanda Allah bagi Nabi jadi apa, bersemangat terus untuk terus mendidik, mengajar dan juga menyampaikan Islam. Soal nak terima ke tak terima ke, itu hidayah Allah. Yang penting disampaikan. Tugas Nabi hanya Rasulullah, Rasulullah yang bagi hidayah ialah Allah. Betul, Allah kata kamu hanya mengajar, kamu hanya menyeru, hidayah milik Allah. Jadi Nabi pun tak rasa terbeban bila ajaran dia orang tak terima. Nabi Allah Nuh berapa tahun? 950 tahun, kurang 50 tahun, 1000 berdakwah siang malam. Yang ikut dia 80 orang.
Anak dia pun tak ikut. Anak Nabi Nuh tak ikut. Akhirnya anak Nabi Nuh mati dalam banjir besar. Bapa Nabi Ibrahim tak ikut. Isteri Nabi Lut tak ikut. Ini semua sebagai gambaran bahawa perjuangan Nabi-Nabi ni akan ada rintangan. Macam kita juga. Kita mungkinlah didik anak, ajar anak, bimbing mereka. Sekarang tak ikut juga. Jadi kita jangan putus asa. Itu sebagai daripada ujian untuk kita semua. Tetap kena bimbing mereka, didik mereka. Ini yang berlaku. Kehidupan kita akan diuji, akan ada je macam-macam mehnah, macam tribulasi orang sebut. Sebagai ujian untuk kita dapat sifat-sifat sabar, sifat-sifat syukur. Yang penting jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita dah usaha sungguh-sungguh. Mana hidayah itu milik Allah. Nak macam mana? Kena bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar zuriat kita, keluarga kita jadi orang-orang yang baik-baik, jadi orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat seterusnya Allah sebut lagi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahul azim. Percayalah kamu dengan kitab Al-Quran. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima. Percayalah, berimanlah kamu dengan Al-Quran yang aku turunkan. Allah kata, aku buat Quran, bukan Nabi, bukan Muhammad buat Quran. Aku yang buat Quran, aku yang cipta Quran. Aku turunkan kat Nabi melalui Jibril AS. Sudah ia membenarkan kitab yang ada pada kamu. Kita ada pada orang Yahudi, kitab Taurat. Semua kitab langit belaka. Taurat pun dia berlangit, Injil pun dia berlangit, Zabur dia berlangit, Suhuf dia berlangit, Quran dia berlangit juga. Semua ni Allah yang cipta. Tu. Dan janganlah kamu menjadikan orang yang mula-mula kafir. Jangan jadi orang first time jadi kafir. Pemula sekali jadi kafir. Patut beriman, patut jadi penyuluh pada orang lain. Tidak, kamu jadi mula-mula kafir. Dah Islam jadi kafir balik. Janganlah kamu jual ayat-ayat aku. Wala tashtaru bi ayat. Jangan jual ayatku. Jual ni maknanya dibandingkan dengan dia apa? Disalahgunakan ayat-ayat Al-Quran. Jangan jual ayatku dengan harga atau wang yang sedikit, samanan qalila. Dunia walaupun 1 juta, 2 juta, 1 million, 1 bilion, 2 bilion, banding dengan syurga sangat sedikit. Syurga kekal abadi. 1 bilion tak kekal, hilang habis sekejap je. Tu Allah sebut supaya kita sedar. Dunia ni sementara je. Seronok macam mana pun, suka macam mana pun, sayang macam mana, dia hanya sementara. Jadi ambillah secara sementara saja. Yang kekal abadi Kamu kekal di syurga. Kamu tak mati-mati di syurga. Kamu hidup senarinan di syurga. Sana semuanya cukup segala-galanya. Dunia seronok pun sementara, sakit pun sementara, hidup pun sementara, semua sementara. Jadi ambillah sekadar sementara, yang penting ambillah yang terbaik untuk jadi jambatan untuk akhirat. Jadi orang beriman, orang Islam ni, dia dapat ilmu ni, Allah sebut ni. Supaya dia pandai memilih tu. Jangan dia ambil benda-benda kotor, benda-benda haram. Ambil benda kotor, benda haram, semua amalan kita tertolak habis. Kullul lahmin nabata min haram Pannaru aula biha kama qala. Nabi kata setiap daging kita ni yang tumbuh daripada unsur yang haram. Kita makan buah orang, buah jambu. Tak minta izin dengan dia, kita ambil buah pada kita makan. Tak minta. Itu haram. Walaupun jambu, walaupun mempelang, walaupun cili, tapi kalau dia tak apa, saya halalkan. Okey dah. Tak boleh makan benda yang bukan hak kita. Melainkan dengan cara jual, kita beli atau dia bagi atau kita sewa. Boleh pinjam, boleh tu. Tapi kalau kita ambil yang tanpa boleh curi, menyeleweng, salah guna, pecah amanah, macam-macam istilah, rasuah. Ini semua nama-nama yang kita kena elakkan. Kalau ambil je tanpa izin, ambil terikut peraturan, maka kita dikira orang yang sedang berdosa. Jadi amalan kita ditolak, doa tak diterima sebab kita ada unsur-unsur haram. Unsur-unsur yang Nabi kata
Dikata ya Allah, ya Rab, ya Rab, tapi makan dia haram, pakai dia haram, doa dia tak akan terima oleh Allah. Inilah ingat Allah. Lepas tu saya sebut, jangan kamu jual ayatku dengan harga yang sedikit, dan kepadaku hendaklah kamu takut. Ini ayat 41 surah Al-Baqarah untuk kita dapat tadabbur. Kita lihat ayat ni dan tahu makna apa dia. Allah kata ni, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ini ayat 41 sebut tadi. Percayalah atau berimanlah kamu dengan kitab Al-Quran yang aku turunkan, sedang ia yang di Quran membenarkan kitab yang ada pada tangan kamu, yang di Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir dengan dia. Kafir dengan Quran, engkar Quran. Quran ni membenarkan kitab yang ada kat kamu tu. Jadi Allah suruh pada orang Yahudi pada zaman Nabi supaya beriman dengan Al-Quran dan membenarkan isinya. Macam ini kita sadaqallahul azim, benarlah Al-Quran yang maha agung tu. Jadi kita Quran tu benar, kita kena ikutlah. Yahudi dia tak percaya dengan Quran. Kerana isinya bersetuju dengan isi kitab Taurat, sama je. Dan Allah belaka tentang apa? Tentang hari kiamat, tentang tauhid. Dari segi itu sama dah. Syariat je berbeza. Dari segi tauhid sama je. Allah yang satu, Allah yang esa. Ada hari kebangkitan, ada dosa pahala. Cuma ibadat dia tak sama. Cara beribadat. Cara bertaubat tak sama. Mereka bertaubat kena bunuh diri. Kita bertaubat cukup kata Astaghfirullahalazim. Tu tak sama. Dia bertaubat kena bunuh diri. Setengah tu ulama kata mereka pegang pedang masing-masing, kemudian Allah datangkan kegelapan mereka. Jadi ikan mereka sama dia lah. Bila mati Allah ampun dosa. Tu. Kalau zaman Nabi apa, Nabi Adam pula dia boleh kahwin adik-beradik. Maksudnya syariat berbeza, tapi akidah sama je. Allah tetap esa, ada hari kebangkitan, ada dosa pahala. Cuma syariat tu ikut zaman. Zaman Nabi Muhammad ni dia lebih ringan berbanding dengan syariat dulu. Dulu tak boleh basuh baju ke kain kena najis, dia kena potong. Kita boleh basuh. Dulu bumi tak boleh jadi tempat sujud. Kena semayang di bangunan, di rumah, di tempat dia. Kita umat Muhammad ni boleh sujud di mana-mana. Di pasir, di pantai, di sawah, di bendang, atas bot, mana boleh jadi tempat sujud. Atas tanah, tak perlu dikau-dikau apa tu. Yang penting tak ada najis tu. Jadi maknanya berbeza dari segi syariat, tapi akidah tetap sama. Saya sebut tadi. Maka sekiranya mempunyai Al-Quran, barulah benar-benar percaya Taurat. Kamu beriman dengan Al-Quran, kamu beriman dengan Taurat lah. Tapi kamu tak beriman dengan Quran. Sebaliknya, sekiranya mendustakan dan engkar kepada Quran, berarti juga kamu dustakan dan engkar kepada Taurat. Kalau tak beriman dengan Nabi Muhammad, kamu tak beriman dengan Nabi Musa. Lepas tu kita beriman semua Nabi-Nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita beriman dengan Musa, percaya Nabi Isa. Tapi bagi mereka, Yahudi, dia tak percaya dengan Nabi Isa, tak percaya dengan Nabi Muhammad, dia hanya percaya dengan Nabi Isa saja. Kristian, Nabi Isa, Yahudi percaya dengan Nabi Musa saja. Kita umat Islam percaya dan beriman dengan semua Nabi. 25 orang Nabi itu kita beriman semua, percaya semua. Kita hafal lagi nama-nama. Mereka tak, mereka benci semua Nabi lain. Mereka hanya ikut Nabi mereka saja. Kristian, Nabi Isa, Yahudi, Nabi Musa, itu je. Itu pun mereka tak ikut pun. Mereka durhaka semacam. Maka Allah kata, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu jadi orang-orang yang kafir, mula-mula kafir dengan dia. Lepas tu kamu jadi guru, jadi penunjuk jalan. Itu kamu jadi kafir, lebih kafir daripada orang yang kafir. Tu. Orang jahiliah. Patut kamu bantu dia, ajar dia, bimbing dia. Tak, kamu jadi kafir macam dia juga. Oleh itu jangan kamu jadi orang yang mula-mula menjadi pelopor, mengingkari perintah Allah dan perintah Rasul. Dan kamulah orang yang mula-mula mengetahui berkenaan kebangkitan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebabnya kamulah yang mula-mula mengajar orang lain beriman. Yang kita lah. Kita harus semayang, ajar orang semayang.
pahala besar kita bila kita ajak orang untuk bersama Islam, tiba-tiba dia bersama Islam dapat hidayah, besar pahala kita. Kita ajar dia bagaimana dia mula semayang, besar pahala kita. Jadi orang yang tunjuk berjalan kebaikan, dia tak mendapat kebaikan. Tapi orang tunjuk jalan kejahatan, bila orang ikut, maka dia akan dapat dosa yang sama. Maksudnya jangan kita tinggal sejarah yang jahat kepada orang. Bila orang ikut, kita dapat dosa, share dosa. Macam hari ni lah, dalam Facebook kita share, like, forward. Kita share benda-benda yang salah, maka kita share dosa. Lagi dibaca oleh orang, dilihat orang, makin lagi telah kita akan buat dosa, walaupun kita dah mati. Sebaliknya kalau kita share benda baik-baik, like benda baik-baik, lagi orang baca, orang ikut, orang amalkan benda baik, dapat pahala kita. Itu teknologi tidak menghalang kita untuk jadi baik, tapi hari ini kadang teknologi disalahgunakan. Jadi punca kepada fitnah, punca macam-macam. Patutnya kita manusia ni gunalah, macam kita ada kereta lah, guna kereta untuk kebaikan, bukan untuk buat jahat, bukan bagi tempat-tempat yang tak elok. Jadi kita mesti guna cara yang terbaik. Iman didik kita jadi orang terbaik. Kita ada duit, guna pada yang baik. Kita ada harta, guna pada yang baik. Kita ada apa pun, guna pada kebaikan untuk jadi bekalan di sana nanti. Melabur di dunia untuk dapat bekalan hidup selepas kita mati nanti. Itulah perlu kita ada persiapan. Yang penting jangan kita encourage tadi, macam Yahudi yang sentiasa mendustakan apa-apa yang datang daripada Rasul. Apa daripada Rasul semua dia kata bohong. Patutnya mereka beriman mula-mula sekali. Dengan sebab keingkarannya, kamu kelak akan memikul dosa dan dosa orang yang ikut jejak langkah. Kerana keingkaran kamunya kelak akan mengikut dosamu dan dosa orang yang ikut jejak langkahmu yang salah. Jadi dua dapat. Dia buat benda salah, orang ikut. Jadi dia dapat apa orang tu buat salah tu, dapat sama-sama, tak kurang walaupun sedikit pun. Lepas tu jangan kita tinggalkan saja sejarah yang kotor, yang jahat, yang tak betul. Kerana kita bimbang, dia punya bahananya kekal walaupun kita sudah mati. Sebaliknya malah kita tinggalkan sejarah yang baik, ilmu yang baik, cara hidup yang baik orang boleh ikut. Maka kebaikan itu bila diamalkan oleh orang lain, maka kita akan dapat pahala. Bagaimana orang itu dapat pahala juga. Itulah kelebihan. Lepas tu kita suruh pun bersedekah, wakafkan, berkongsi ilmu. Semua yang tu kita akan mendapat hasil daripada amalan baik itu. Allah bagi tak kurang walaupun sedikit. Kalau dia dapat 100, dapat 100 juga kita. Tak akan berkurang. Dan di akhir ayat Allah sebut wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan wang yang sedikit. Mana apa jual dengan wang yang sedikit ni? Maka jangan kamu mengelurkan atau memperdayakan orang dengan menggunakan ayat Allah sebagai topeng untuk muslihat diri atau memperoleh harta. Kerana nilai harta berbanding dengan ayat-ayat dan pengajaran Allah tiadalah ada harta. Ayat ini ikut ahli tafsir turunkan ke atas Ka'ab bin Al-Ashraf yang orang Yahudi dan ketua-ketua serta ulama bangsa Yahudi di Madinah yang telah biasa terima hasil tanaman, buah-buahan, ternakan dan wang daripada anak-anak buah mereka yang daripada orang yang jahil dan bebal. Itu hasil tiap tahun yang ditetapkan sekian banyaknya sebagai hadiah kepada ketua-ketua dan orang-orang alim. Mana orang-orang miskin, orang kampung. Setiap kali mereka ni jumpa dengan Tok Ta'lim, kena bagi hadiah bagi tanda mereka ni bersyukur atau untuk minta ampunkan dosa mereka. Jadi mereka enggan beritahu kepada pengikut-pengikut mereka bahawa Muhammad itu seorang Nabi, sebagaimana mestinya seorang alim itu beritahu perkara yang sebenarnya. Jadi mereka tak cerita Nabi ni akhir zaman. Kau cerita, dia tak akan beriman lagi dengan Yahudi, dia akan ikut Nabi Muhammad. Jadi bila mereka beriman dengan Nabi akhir zaman, tak ada peluanglah mereka nak tipu orang lain tu. Jadi betul mereka tak cerita dengan Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman, tak cerita. Kalau cerita menyebabkan kaum dia akan ikut Nabi dan tak ikut mereka lagi. Jadi peluang mereka untuk dapat harta, dapat buah-buah, dapat tanaman, dapat binatang dia tak dapat itu. Sanggup tipu untuk mendapat harta yang sedikit, binatang, dapat buah-buah tadi, dapat makanan. Itulah
Dia orang alim tahu, tapi tak cerita Nabi akhir zaman. Malah jika ditanya oleh pengikut-pengikut mereka tentang Nabi Muhammad, sengaja mereka rahsiakan di samping itu, dikelirukan dengan mengatakan bahawa tulisan yang ada dalam kitab Taurat dengan perkataan-perkataan yang tidak berlawanan dengan kehendak nafsu mereka. Mereka tukar. Dan kitab mereka itu diubah kepada ayat-ayat lain. Kerana bimbang, kerana khawatir jika mereka katakan Muhammad itu sebenarnya Nabi, dan cara pengikut mereka berpaling tadah menjadi pengikut Nabi, dan dengan demikian kelak mereka akan kempunan dari hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian mereka. Oleh sebab itu Allah mengeji amalan mereka yang salah itu dengan firman-Nya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu campurkan kebenaran dengan yang batil, yang sesat, dan kamu sembunyikan kebenaran itu sedang kamu mengetahui akan dia. Itulah di hujung ayat Allah sebut di mana kalau mereka jahil, tidak ada pengetahuan mereka tentang yang hak, boleh dimaafkan kalau jahil. Tapi mereka orang yang alim, orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, sesungguhnya perbuatan mereka menyembunyikan yang hak itu adalah seburuk-buruk pekerti. Mereka tahu hukum hakam dosa perbuatan mereka sengaja kerana nak harta, kerana sayang duit, sayang pangkat, mereka berbohong dengan kaum mereka tadi. Kalau dia tak tahu, tak apa, jahil. Kita tak tahu, tak apa, Allah maafkan. Ni tahu, tapi mereka sembunyikan. Ayat ini juga dapat ditakwilkan bahawa seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan haram hukumnya menyembunyikan dengan tiada mahu mengajarnya kepada orang lain. Lepas tu kalau kita ada sebarang ilmu, sebarang maklumat, kita kena ceritalah. Siapa menyuruh, siapa sembunyikan, hukumnya haram. Dan Nabi kata orang macam tu akan dipakai dengan kekangan macam kuda tu, dia kena api neraka. Mulut ada, dia sembunyi kebenaran, maka orang tu akan nanti akan dipakai oleh Allah mulutnya dengan besi daripada api neraka, dia neraka. Walhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa kita bincang ni menjadi keinsapan untuk kita, perbaiki amalan kita. Kita sentiasa kena menyebut Astaghfirullahalazim, menyebut, menyeru Ya Allah, Ya Rahman, menyebut nama Allah, berselawat kepada Nabi, supaya kita benar-benar menjadi orang yang sentiasa sedar kita ni dapat iman, nikmat iman dengan adanya hantar Allah bangkitkan Allah nama dia Muhammad. Jadi kita boleh kenal dosa pahala, maka kita selawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Salah silap kita minta ampun dengan Allah, bukan minta ampun dengan Nabi. Nabi kita selawat, dengan Allah kita istighfar, kita puji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Sebab kita sebutlah, lepas sembahyang maghrib itu ada sebut zikir-zikir itu. Teruskanlah 33 ada kelebihan-kelebihan insya-Allah yang kita abaikan bekalan kita untuk kita bawa berjumpa nanti bila kita dipanggil oleh Allah insya-Allah. Itu yang dapat disebut pada malam ini, mudah-mudahan menjadi ingatan kita bersama. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'na al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ma afrat hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya